adalah kisah 3 orang sahabat, Kendi, Buyung, dan Awang yang sedang mengembara. Mereka membawa bekalan makanan seperti beras, daging, susu, dan buah-buahan. Pada suatu hari, mereka tiba di kawasan hutan tebal. Mereka berhenti dan berehat di bawah sebatang pokok ara yang rindang. Bekalan mereka pula telah habis. Ketiga sahabat ini sangat kelaparan. Kalau ada nasi sekawah, aku akan habiskan seorang. Tiba-tiba Kendi mengeluh. Dia mengurut-ngerut perutnya yang lapar. Badannya disandarkan ke perdu pokok ara. Kalau lapar begini, ayam panggang 10 ekor pun sanggup aku habiskan. Kata Buyung pula. Janganlah kamu berdua tamak sangat dan bercakap besar pula. Aku pun lapar juga, bagi aku kalau ada nasi sepinggan sudah cukup. Awang bersuara. Kendi dan Buyung tertawa mendengar kata-kata Awang. Dengan nasi sepinggan, mana boleh kenyang. Perut kita tersangatlah lapar. Ejek Kendi, Buyung mengangguk, tanda setuju dengan pendapat Kendi. Perbuatan mereka didengar oleh pokok ara. Pokok itu bersimpati apabila mendengar keluhan ketiga pengembara tersebut, lalu menggugurkan 3 helai daun. Kendi, Buyung, dan Awang terdengar bunyi seperti benda terjatuh. Mereka segera mencari benda tersebut di celah-celah semak, masing-masing menuju arah yang berlawanan. Ada nasi sekawah. Kendi menjerit keheranan. Dia menghadap nasi yang masih beruap. Tanpa berpikir panjang, lalu dia menyuap nasi itu dengan lahapannya. Ayam panggang 10 ekor. Wah, sedapnya. Tiba-tiba Buyung melaung dari arah timur, serta-merta meleleh air liurnya. Seleranya terbuka. Dengan pantas dia mengambil ayam yang paling besar, lalu makan dengan gelojo. Melihat Kendi dan Buyung telah mendapatkan makanan, Awang semakin pantas merendah semak. Ketika Awang menyela daun kelembak, dia ternampak sepinggan nasi berlauk yang terhidang. Awang tersenyum dan mengucapkan syukur karena mendapatkan rezeki. Dia makan dengan tenang. Selepas makan, Awang rasa segar. Dia berehat semula di bawah pokok ara sambil memperhatikan Kendi dan Buyung yang sedang merontah makanannya. Kendi sendawa, perutnya amat kenyang. Nasi di dalam kawah masih banyak. Dia tidak mampu menghabiskan nasi itu. Kenapa kamu tidak habiskan kami? Tiba-tiba nasi di dalam kawah bertanya kepada Kendi. Aku sudah kenyang. Jawab Kendi. Bukankah kamu telah berjanji akan menghabiskan kami sekawah? Tanya nasi itu lagi. Tapi perut aku sudah kenyang. Jawab Kendi. Tiba-tiba nasi itu berkumpul dan mengejar Kendi. Kawah itu menyerkap Kendi dan nasi-nasi itu menggigit tubuh Kendi. Kendi menjerit meminta tolong. Buyung juga kekenyangan. Dia cuma dapat menghabiskan seekor ayam sahaja. 9 ekor lagi terbiar di tempat pemanggang. Oleh karena terlalu banyak makan, tekadnya berasa loyo. Melihat baki ayam itu, dia berasa muak dan hendak muntah. Buyung segera menancapkan ayam-ayam itu ke dalam semak. Kenapa kamu tidak menghabiskan kami? Tiba-tiba tanya ayam panggang itu. Aku sudah kenyang. Makan seekor pun perut aku sudah muak. Kata Buyung. Tiba-tiba muncul 9 ekor ayam jantan dari celah-celah semak di kawasan itu. Mereka meluru ke arah Buyung. Ayam-ayam itu mematuk dan menggeletek tubuh Buyung. Buyung melompat-lompat sambil meminta tolong. Awang bagaikan bermimpi melihat gelagat rekan-rekannya. Kendi terpekik dan terlolong. Buyung pula melompat-lompat dan berguling-guling di atas tanah. Awang tidak dapat berbuat apa-apa. Dia seperti terpukau melihat kejadian itu. Akhirnya, Kendi dan Buyung mati. Tinggallah Awang seorang diri. Dia meneruskan semula perjalanannya. Sebelum berangkat, Awang mengambil pinggan nasi yang telah bersih. Sebutir nasi pun tidak berbaki di dalam pinggan itu. Pinggan ini akan mengingatkan aku supaya jangan sombong dan tamak. Makan biarlah berpada-pada dan tidak mubazir. Kata Awang lalu beredan meninggalkan tempat itu.